Baik saudara, ini maklumat terbaru berhubung sekatan perjalanan masuk dan keluar dari Sabah. Menurut Kementerian Pertahanan, sekatan akan bermula pada 12 hingga 25 Oktober, bukannya dari 7 hingga 20 Oktober seperti yang dimaklumkan dalam kenyataan Menteri Kanan Keselamatan sebelum ini. Dan kita terus sahaja ke lintas langsung di Sarawak. Tanaman fertigasi mampu memberi pendapatan lumayan kepada golongan wanita. Ini antara paparan dari Bumi Kenyalang bersama rakan penyampai Debbie Amanda Padan. Silakan Debbie. Terima kasih Nurul. Salam hormat. Golongan wanita di negeri ini dinasihati supaya bergiat aktif menerokai sektor pertanian berbentuk tanaman fertigasi. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, dengan latihan yang mencukupi selain memiliki lesen, beliau yakin ramai usahawan agro mampu dilahirkan. Mesti dapatkan lesen. Sebab tanpa lesen, sukar untuk kita menerima bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Banyak bantuan sebenarnya. Jadi kalau tak ada lesen, kita nak minta misalnya pinjaman, kita nak minta geran kan, kita nak minta bantuan, kita nak ikuti latihan kan. Tanpa lesen ada sukar sedikit. Datuk Seri Fatimah memberitahu pemberita selepas mengadakan lawatan di ladang fertigasi milik Kansa Karar di Kampung Kuap Kuching. Kansa dianugerahkan tokoh agropreneur pada sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri tahun ini telah berkecimpung dalam bidang pertanian ini sejak 6 tahun lepas dengan hasil pendapatan mencecah RM2 juta setahun. Beliau memiliki ladang yang menghasilkan halia, cili dan cendawan selain turut mengusahakan sebuah kilang sos. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Jawatan Kuasa Penganjur sambutan Hari Jadi ke-84 yang di-Pertuan Negeri Sarawak di kediaman rasminya di Demak Jaya Kuching hari ini. Mengetuai kunjungan hormat berkenaan ialah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian merangkap menteri bertanggungjawab bagi sambutan tersebut. Kunjungan hormat itu bertujuan menjemput Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tok Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib untuk menghadiri majlis yang akan diadakan sempena sambutan Hari Jadi ke-84 yang di-Pertuan Negeri. Sebanyak 5 acara telah disusun atur bagi sambutan selama 3 hari bermula Jumaat ini. Acara dimulakan dengan majlis kesyukuran pada hari Jumaat ini di Masjid India Bandar Kuching. Sementara itu, pada Sabtu bakal diadakan majlis istiadat rasmi di dataran berbarisan dan istiadat penggunaan darjah-darjah kebesaran negeri di Dewan Lapau, diikuti majlis jamuan negeri di Dewan Sentapan Dewan Undangan Negeri. Manakala pada hari Ahad, majlis jamuan teh akan diadakan di sebuah hotel terkemuka di Kuching. Pelanjutan tempoh sah keputusan ujian COVID-19 daripada 7 kepada 14 hari berkuat kuasa semalam oleh Kerajaan Brunei Darussalam mendapat reaksi positif daripada rakyat dan pemimpin tempatan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail turut menyambut baik keputusan itu dan berterima kasih kepada Kerajaan Brunei atas tindakan berkenaan. Dengan kelonggaran ini akan meringankan beban dari segi untuk yang pertama masa untuk membuat ujian, yang kedua kos yang terpaksa dibayar pada mereka-mereka yang memerlukan ujian tersebut. Kita yakin dengan kerjasama sebegini akan merapatkan hubungan antara dua negara dan juga antara negeri Sarawak berjiran dengan kerajaan negara Brunei Darussalam. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Bunga Raya Limbang. Pada majlis itu, sejumlah RM727,000 peruntukan projek kecil luar bandar diagihkan kepada jawatan kuasa kampung, sekolah, tadika dan gereja di bawah kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Kota. Pada Ahad lepas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Datuk Seri Setia Dr. Awang Muhammad Amin Liu Abdullah, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan Brunei, telah memaklumkan beberapa kemaskini mengenai kemasukan melibatkan pos-pos kawalan iaitu jalan darat.
Kelab Belia Asap Koyan Kebak akan bernaung di bawah Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Murum bagi memastikan gerak kerja membantu golongan belia di kawasan tersebut terlaksana. Kebak yang telah ditubuhkan 2 tahun lalu telah menjadi penghubung antara Belia Asap Koyan dengan pihak kerajaan dan pemimpin. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Chupai Ugon berkata, penglibatan sebahagian besar ahli jawatan kuasa Kebak dengan penganjuran beberapa program dan aktiviti di Asap Koyan mencetuskan hubungan kerjasama yang baik dalam melatih belia ke arah lebih berdaya saing dan kompeten. Demikian disarankan Kennedy Chupai Ugon ketika majlis makan malam ulang tahun kedua Penubuhan Kebak di Bintulu. Dalam pada itu, menurut Presiden Kebak, Angeline Penny Justin, penganjuran aktiviti sukan juga antara usaha yang dilaksanakan Kebak dalam mendekati belia di Asap Koyan. Kerana melalui gabungan itu kita dapat bersama untuk melakukan banyak lagi aktiviti yang di masa akan datang. Ini adalah untuk kebaikan belia-belia di kawasan kita sendiri. Jadi saya rasa jika ada kerjasama itu adalah yang terbaik. Kini Kebak telah mengumpulkan lebih 500 keahlian belia Asap Koyan. Sementara itu, AJK Kebak Alberto Gomez Edip adalah penting usaha memastikan belia Asap Koyan tidak ketinggalan berbanding belia di kawasan dan bandar yang lain. Kita mengharapkan belia kita terus maju ke hadapan dan tidak tertinggal daripada satu pun apa yang berada di luar yang kita jangkalah. Kebak merancang untuk mengadakan perjumpaan dalam skala yang lebih besar melibatkan ahlinya di Perempatan Semula Bakun, BRS, Sungai Asap pada masa akan datang. Jalan penghubung Sibu ke Kapit akan dibuka kepada orang awam secara berjadual bagi melancarkan projek pembinaan jalan yang dijangka siap pada 1 Disember depan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan bahawa masih terdapat 3 lokasi dalam pembinaan dengan kini hanya 1 laluan sehala sahaja dapat digunakan pengguna jalan raya. JKR Sarawak berkata jalan berkenaan akan dibuka kepada pengguna jalan raya mulai Khamis ini mengikut masa yang telah ditetapkan. Jalan akan dibuka setiap hari iaitu bermula pukul 6.30 pagi hingga 8 pagi. Seterusnya pukul 12 tengah hari hingga 1.30 tengah hari dan pukul 6 petang hingga 9 malam. Dalam kenyataan sama, JKR Sarawak turut memberitahu projek jalan ngemah ke Temalat kini pada masa akhir pembinaan iaitu 88% siap. Justru itu, JKR Sarawak memohon kerjasama orang ramai supaya merancang perjalanan dan mematuhi jadual yang telah ditetapkan dalam memastikan kelancaran projek berkenaan dan juga keselamatan semua pihak. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Debbie langsung dari Sarawak. Baik saudara, perkongsian dari Johor hari ini memaparkan isu